Selamat pagi ya, kita bersama semula dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan ada bersama dengan kita dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah penjana mesra OKU. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia yang paling dekat dengan saya ini, di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada Puan Hamidah Hassan, iaitu Naib Presiden Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia ataupun MASA. Jadi Hamidah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini pertama kali bersama kami di Ruang Bicara, Hamidah, ya? Ya, pertama kali. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada seorang lagi tetamu yang biasa sebenarnya bersama dengan saya terutamanya di Ruang Bicara ini. Apapun, terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia, Tuan Silatul Rahim Dahman, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Orang Buta Malaysia. Tetapi ialah Tuan Rahim sebenarnya lebih suka kita panggil sebagai Cikgu Rahim. Betul ya? Betul. Jadi Cikgu, apa khabar? Baik, terima kasih. Sihat ya? Jemput saya ke studio. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian seperti biasa kami sediakan kepada anda di 03 20 59 4624 dan juga 03 20 59 4625. Tadi masa sembang-sembang sebenarnya saya kata nak mula dengan Cikgu Rahim, tapi mungkin lebih menarik lagi lah kalau kita mulakan dulu Cikgu dengan Puan Hamidah Hassan ni, kerana ramai yang nak tahu tentang Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia ini sebenarnya, ataupun lebih dikenali sebagai MASA. Silakan Puan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai tetamu pada malam ini. Okey, MASA merupakan nama penuhnya Persatuan Advokasi Kecederaan Saraf Tunjang Malaysia, ataupun Malaysian Advocacy Spinal Cord Association of Malaysia. Jadi persatuan ini sebenarnya masih baru, ditubuhkan di bawah ROS pada tahun 2018. Baru sangat lagi. Kita lebih kepada memberi khidmat advokasi ataupun peer group support kepada mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang. Pada masa ini keahlian masih lagi di lebih kurang 65 orang dan kita masih baru tetapi follower kita di media sosial sudah mencapai ribuan follower, especially di Facebook Malaysia MASA sendirilah. Jadi persatuan kami ini lebih kepada memberi peer group support dan juga memberi advokasi kepada bukan setakat member, ahli-ahli yang menghidap ataupun mempunyai kecederaan saraf tunjang, tetapi juga kita mempunyai kolaborasi dan juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, pihak academician dan juga pihak awam untuk mengetengahkan isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu OKU, terutama sekali kami yang menghadapi kecederaan saraf tunjang lah. Okey, menarik. Baik, Cikgu Rahim, ini pun satu isu yang menarik kita pilih hari ini penjana ataupun pelan pemulihan ekonomi jangka pendek yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun yang lalu. Dan banyak perkara-perkara menarik sebenarnya telah pun disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam penjana ini. Dan yang paling menarik adalah tentang bantuan penjana untuk golongan OKU. Tetapi komen anda, apakah ini satu langkah yang tepat sebenarnya dilakukan oleh kerajaan dalam usaha kita ialah untuk menghadapi COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini, dan apakah ini satu resolusi ataupun jalan keluar yang mungkin sedikit selesa kepada golongan OKU sendiri Cikgu? Ya, terima kasih Syakirin Syakawi, sorry. Baik, pertama sekali di kesempatan ini saya ingin merakamkan berbanyak-banyak ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pihak kerajaan yang telah
mengumumkan satu pelan jana mesra OKU atau package khas yang membolehkan setiap OKU dan juga ibu tunggal sebenarnya yang selama ini mendapat bantuan daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk menerima RM300. Mengikut pengumumannya, mereka akan menerima sumbangan ini selewat-lewatnya sebelum Hari Raya Aidiladha. Betul. Dan ini melibatkan lebih kurang 300,000, sekurang-kurangnya 300,000 penerima yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apabila pakej Prihatin Nasional diumumkan di peringkat awal tempoh kawalan pergerakan dahulu, ramai OKU yang bertanya dan menyuarakan apakah akan ada satu pakej untuk mereka sebagai OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan alhamdulillah mungkin suara mereka itu didengari, dan akhirnya pihak Yang Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan mengumumkan pakej ini. Pakej ini bukanlah jalan keluar secara total kepada masalah ekonomi yang dihadapi oleh mereka, tetapi setidak-tidaknya mereka dapat mengurangkan beban ekonomi kerana ramai yang terjejas akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam konteks OKU penglihatan, ramai yang bertugas sebagai jururut profesional, juru refleksologi profesional, penghibur jalanan yang profesional, penjajah atau penjual tisu di waktu malam maupun siang. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini diisiarkan, maka segala aktiviti penjagaan itu dihentikan, harus dihentikan dan wajib dihentikan. Jadi mereka bergantung semata-mata kepada allowance pekerja cacat ataupun lain-lain bentuk allowance yang mereka terima selama ini daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagi mereka yang bujang, mungkin allowance itu mencukupi, tapi bagi yang berkeluarga, yang menyewa rumah dan sebagainya, mungkin jumlah itu sesuatu yang jauh daripada jumlah minimum yang mereka perlukan. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP diisytiharkan baru-baru ini, ramai di kalangan mereka ini mula bertanya, bilakah mereka yang bertugas sebagai jururut, juru refleks, pemuzik jalanan, penjajah tisu dan sebagainya ni boleh memulakan semula aktiviti mereka, kerana itu adalah nadi ekonomi bagi mereka. Betul. Dan bersyukur kerana baru-baru ini isu ini sudah pun disuarakan di Parlimen, dan isu ini sudah pun mula disiarkan di media-media masa tempatan, dan saya yakin pihak MKN, Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sedang merangka satu SOP. Untuk membolehkan mereka ini meneruskan aktiviti penjagaan mereka ini pada masa yang sama, menjaga keselamatan seperti jarak sosial, memakai penutup mulut ataupun lain-lain bentuk PPE, personal protection gear yang bersesuaian, yang tidak menghalang mereka daripada meneruskan aktiviti itu. Tapi Cikgu Rahim, sebelum saya dapatkan pandangan anda lah, bagi pihak Yayasan Orang Buta Malaysia sendiri, apa yang dilakukan dalam usaha itu, utamanya dalam menyediakan SOP, terutamanya bagi menyokong supaya orang yang kurang penglihatan ini akan kembali semula untuk mengaktifkan pergerakan ekonomi mereka? Ya, sebagai sebuah NGO, kami sibuk menyediakan pelbagai bentuk bantuan sepanjang tempoh PKP, khususnya bantuan makanan asas. Dalam tempoh itu kami menyediakan sukarelawan yang menghantar makanan-makanan
dan bekalan lain yang diperlukan ni dari rumah ke rumah. Okey. Dan memang banyak kekangan kerana pada masa itu banyak sekatan jalan raya, ya. Malahan ada kawasan yang diisytiharkan sebagai red zone, zon merah dan sebagainya. Tetapi kami bekerjasama dengan rapat dengan pihak-pihak berkuasa untuk membolehkan aktiviti itu diteruskan. Cuma sebahagian daripada kaki tangan dan sukarelawan kami terpaksa berhadapan dengan risiko yang dihadapi oleh lain-lain barisan hadapan lah, ya. Di samping itu PKP itu juga berlangsung dalam bulan puasa. Jadi jumlah ataupun bentuk keperluan dan bantuan mereka tu pun perlu disesuaikan dengan keperluan dalam bulan Ramadan, ya. Seperti iftar dan bila datangnya hari raya, lain-lain bentuk yang bersesuaian dengan hari raya. Okey. Saya nak dapatkan pandangan Puan Hamidah lah. Kalau kita dengar apa yang disebut oleh Cikgu Rahim tadi lah, ada lebih kurang dikatakan 300,000 yang OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri ataupun JKM. Tapi dari segi pemerhatian dan juga daripada apa yang Puan Hamidah tahulah, apakah jumlah ini sebenarnya jauh lebih besar jika bukan 300,000 yang berdaftar tetapi yang tidak berdaftar dengan JKM itu jauh lebih besar agaknya. Tak tahulah, mungkin ada pandangan Puan. Ya, betul. Kalau mengikut unjuran dunia di bawah WHO, populasi dunia lebih kurang 15% populasi dunia adalah merupakan OKU. Jadi kalau kita lihat statistik di Malaysia itu belum lagi mencapai portion yang dikatakan. Walau bagaimanapun, perkara ini kita tidak dapat nafikan kerana seperti mana yang kita maklum, pendaftaran berkaitan OKU itu bukanlah sesuatu yang mandatory. Kalau kita lihat dari segi akta, dia tidak memandatorikan, mewajibkan pendaftaran seseorang OKU kerana ini juga merupakan human rights, ya. Kerana adalah menjadi hak individu untuk mendaftarkan dirinya sebagai OKU ataupun anaknya sebagai OKU. Kerana ada isu-isu tertentu yang kita hormati keputusan individu tersebut lah. Jadi of course yang berdaftar itu lebih kurang 400,000 pada masa ini statistik untuk OKU, tetapi yang layak untuk menerima bantuan itu mungkin hanya 300 lebih kalau berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kita terima itu. Dan kerana yang menerima bantuan ini mempunyai kriteria kelayakan yang tertentu. Mereka contohnya mempunyai pendapatan yang kurang daripada 1,200 dan mereka ada beberapa skim bantuan yang mereka layak untuk terima. Jadi walau bagaimanapun mereka OKU yang tidak jatuh di bawah mana-mana kriteria ini, mereka juga mempunyai isu-isu terkesan daripada isu pandemik ini. Kalau orang yang bukan OKU juga terkesan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, bisnes mereka terganggu contohnya, apatah lagi mereka yang OKU, they are struggling even more. Jadi mereka ini, especially member di bawah masa sendiri, of course mereka terkesan, mereka menjalankan perniagaan contohnya, tetapi mereka tidak jatuh di mana-mana di bawah kriteria ini. Tetapi mereka juga mempunyai isu-isu, contohnya bagi individu yang mempunyai kecederaan spina ini, cost of living. Kalau di Amerika kita lihat mereka dalam tempoh 1 tahun membelanjakan lebih kurang berpuluh ribu dolar, ya. Kerana apa? Bagi mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang, dia boleh jadi dari lahir ataupun melalui kecederaan ataupun kemalangan ataupun juga dari akibat penyakit. Contoh saya sendiri, saya mengalami kecederaan
saraf tunjang ketika saya belajar undergraduate di Universiti Malaya. Jadi pada masa itu saya sebelumnya adalah seorang yang able bodied, tetapi selepas saya menjalani pembedahan tulang belakang, saya menjadi spinal cord injury, individu yang disebabkan oleh pembedahan tu. Ya, betul, sebab nak remove tumor daripada saraf tunjang saya. Jadi perkara ini mengakibatkan kita terkesan, cost of living is very high. Membeli peralatan kita saja, contohnya sebuah kerusi roda, it cost about, kalau kita gunakan light untuk menjadi seorang yang produktif, yang efisien, kita harus gunakan wheelchair yang what do you call this, customized. Jadi ini boleh menjangkau kos sehingga RM20,000. Apatah lagi kita terpaksa mengimport daripada luar negara. Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang independent, yang boleh memberikan sumbangan kepada negara, kita harus equip dengan equipment itu seperti mereka yang berada di luar negara. Jadi belum masuk lagi perkara-perkara lain, pengubahsuaian rumah contohnya. Jadi perkara-perkara ini harus dipertimbangkan sama untuk melihat the struggle, what struggle that they are facing. Jadi bila apatah lagi pada masa pandemik ini, kalau yang biasa pun terkesan, nak beli makanan, keperluan asas juga satu perkara yang begitu terkesan, apatah lagi mereka yang OKU. Okey, mungkin sesuatu yang menarik jugalah Cikgu Rahim, dengar daripada apa yang disebut oleh Midah tadi. Apakah secara peribadinya cikgu merasakan bahawa mungkin kepada mereka OKU yang tidak berdaftar dengan JKM, apakah mereka boleh mendaftar sekarang ini dan kemudiannya mendapat apa yang dijanjikan oleh kerajaan kita melalui bantuan penjana OKU ini? Apakah itu satu langkah yang mungkin perlu difikirkan secara serius sebenarnya? Saya sentiasa berpendapat yang setiap OKU harus berdaftar walaupun belum mandatory, kerana kita perlukan jumlah yang sebenar atau hampir tepat berapa jumlah rakyat Malaysia yang mengalami sekurang-kurangnya satu jenis kecacatan. Kerana statistik yang tepat atau hampir tepatnya boleh membantu pihak pemerintah, pihak kerajaan dan agensi-agensi yang terlibat melakarkan program-program yang bersesuaian dengan kategori-kategori yang berbeza itu. Kerana OKU itu umum, tetapi bila dipecahkan terdapat sekurang-kurangnya kalau di Malaysia 7 kategori, betul Puan Hamidah? 7 kategori. Jadi setiap kategori itu mempunyai keperluan asas yang tersendiri, mempunyai masalah yang tersendiri, dan apa yang lebih menariknya, keperluan dan permasalahan itu begitu kompleks dari satu kumpulan ke satu kumpulan. Orang OKU penglihatan itu sendiri terpecah kepada 3 kumpulan yang dipanggil B1, 2 and 3, B1, 2 dan 3. B1 yang buta langsung, B2 yang boleh melihat warna dan cahaya, dan B3 yang mungkin boleh menulis dan membaca atau mungkin boleh memandu. Jadi keperluan dan masalah mereka itu berbeza-beza. Jadi kalau kita lihat dalam konteks cacat anggota, pendengaran, pertuturan, masalah pembelajaran, psikososial dan sebagainya, mungkin lebih kompleks lagi dan lebih rumit untuk kita menanganinya. Tetapi dalam konteks global pandemic ini, apa yang saya ingin highlightkan malam ini, ada beberapa SOP di dalam COVID-19 ini yang agak sukar bagi OKU tertentu mematuhinya. Contohnya jarak sosial. Bagi OKU terlantar, bagi OKU yang severe, yang memerlukan pembantu dan sokongan dari orang sekeliling mereka, jarak sosial itu agak sukar nak dilaksanakan.
Sebagai contoh, bila OKU penglihatan yang buta langsung B1 saya sebutkan tadi, berada di tempat awam, menaiki kenderaan awam, berada di kedai makan dan sebagainya, rata-ratanya memerlukan bantuan. Dalam keadaan sekarang, orang takut nak mendekati kita, ya, kerana itu permintaan sekarang, ya. Kita harus menjarakkan diri. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin hampir kita dijangkiti oleh COVID-19. Jadi apakah kerana kita nak mematuhi SOP penjarakan sosial itu, maka kita harus membiarkan si buta ini jatuh longkang, ya? Atau harus kita biarkan mereka berlanggar di sana sini atas alasan kita tidak boleh mendekati mereka? Ini perkara-perkara yang harus difikirkanlah, ya, yang harus diberi juga perhatian. Begitu juga dengan OKU yang lain. Saya yakin OKU anggota juga ada masa dan ketika memerlukan bantuan secara langsung, ya, yang tidak memungkinkan bantuan secara remote, ya. Dan masalah ini menjadi satu isu global kerana saya berbincang dengan kumpulan OKU yang lain dari Eropah, terutamanya dari Amerika dan dari Italy, dari Spain, kerana negara mereka lebih dahsyat dilanda masalah ini, ya. Jadi semasa itu saya berhubung dengan mereka. Mereka juga berpendapat sama seperti yang kita bincangkan malam ini, dan mereka juga tidak ada jalan keluar. Memang ada garis panduan yang dicadangkan lah. Okey, Cikgu Rahim, kita akan sambung lagi. Kita akan dapatkan nanti pandangan tentang garis panduan dan apa sebenarnya yang perlu diberi perhatian oleh pihak-pihak tertentu dalam usaha untuk merancang ataupun merencanakan SOP bagi golongan OKU ini. Ini satu isu yang cukup penting sebenarnya. Tapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kalau anda yang sedang bersama kami ketika ini mungkin ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya, jangan lupa gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, 03 2059 4624 dan juga 03 20 59 4625. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting dan menarik, iaitu penjana mesra OKU. Dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu, Cikgu Silaturahim Dahman dan juga Puan Hamidah Hassan yang berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Dan jangan lupa, kami masih lagi membuka ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Dua talian itu telah pun kami buka kepada anda di 032059 4624, 032059 4625. Baik, barangkali Hamidah, ini sesuatu yang menarik dipetik daripada apa yang disebut oleh Cikgu Rahim tadilah, iaitu apa yang diperlukan oleh golongan AKU sebenarnya ialah bantuan secara langsung itu. Apa yang dapat Puan rangkumkan bila kita sebut tentang bantuan secara langsung itu, Pak? Baik. Tadi kita mendengar Brother Silaturahim kita menyebut tentang bantuan secara langsung. Takkan kita nak membiarkan si buta itu jatuh ke longkang kerana SOP tertentu yang telah dikeluarkan. Contohnya kita kena menjaga penjarakan sosial dan kita perkara-perkara seperti ini. Sebenarnya contoh bagi OKU yang mempunyai kecederaan saraf tunjang, mereka ada kalanya memerlukan pembantu untuk turun daripada kenderaan ataupun beralih dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Maka penjarakan sosial itu memang sukar untuk kita jaga sebenarnya. Apatah lagi mereka yang mempunyai severe injury ataupun severe disability.
tidak mau tidak mereka terpaksa memerlukan carer ataupun seorang pembantu untuk membantu mereka. Jadi perkara-perkara ini kita harus meneliti dengan lebih dalam kerana mereka ini tidak boleh tidak mesti mempunyai pembantu untuk membantu mereka. Contohnya semasa situasi PKP kita tidak dapat keluar secara beramai-ramai untuk membeli keperluan asas. Jadi sekiranya mereka tidak mempunyai pembantu ataupun mereka tidak berkeupayaan, nak tak nak mereka kena dibantu oleh seseorang untuk pergi membeli keperluan asas mereka, kerana of course keperluan mereka itu mereka yang tahu. Lainlah situasinya apabila you pergi beli sendiri dengan meminta orang untuk beli. Ada kalanya perkara-perkara yang you perlukan itu tidak ada. Makanya takkan you nak inform orang lain yang membantu untuk beli alternative choices, right? Tapi kalau you sendiri yang turun, you boleh pilih. Sekiranya item A tidak ada, maka you ada choice lain untuk memilih, betul tak? Jadi Okey Puan, kita sambung lagi. Sekejap saja lagi. Saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini, jadi kita ambil dulu panggilan. Encik Muhammad dari Selangor ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Muhammad. Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Ya. Okey, terima kasih dan selamat Hari Raya juga kepada ahli panel. Selamat Hari juga kepada Encik Muhammad. Ya. Okey, saya ada dua pertanyaan. Okey, saya nak bertanya tentang SOP untuk urut. Macam saya bekerja dalam bidang urut. Okey, saya ada terbaca di laman web Kementerian Kesihatan yang membentangkan tentang SOP yang dicadangkan. Ya. Okey, satu mengenai pemakaian mask dengan baju PPE tu. Okey, bila kita melakukan pekerjaan urut refleksologi, kita perlukan pernafasan yang okey untuk bila kita mengurut tenaga. Ia adakah tidak sedikit sebanyak memberi kurang keselesaan untuk kami bekerja lah. Okey. Adakah itu syarat-syarat yang akan diperketatkan oleh Kementerian Kesihatan untuk sektor urut? Ya. Okey, yang nombor dua tentang pakej bantuan prihatin dan pinjana baru ni. Ya. Adakah pihak kerajaan macam memberi sedikit kelonggaran untuk OKU yang bekerja untuk subsidi upah? Walaupun kami tak berdaftar dengan PKSO, tapi masa yang baru PKP ni kami ada cuba berdaftar dengan PKSO, tapi pihak PKSO tidak menerima permohonan kami itu untuk mendapatkan subsidi upah tu. Sebenarnya bantuan tu boleh membantu. Okey, terima kasih Encik Muhammad daripada Selangor. Jadi dua persoalan yang menarik juga sebenarnya, dan paling sesuai barangkali Cikgu Rahim boleh menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Encik Muhammad tadi. Ya, terima kasih Encik Muhammad. Saya yakin apabila MKN dan KKM mengeluarkan garis panduan untuk juru-juru urut OKU ini memakai PPE, topeng muka, sarung tangan dan sebagainya, mereka telah meneliti perkara ini sedalam-dalamnya untuk kepentingan dan untuk keselamatan juru urut itu sendiri dan pelanggan. Dan itulah yang kita panggil new normal tu. New normal. Dan harus diingat new normal ini mungkin bersifat sementara selagi coronavirus ini masih menular, selagi itulah ia akan dikuatkuasakan. Tetapi maklum mengetahuilah apabila coronavirus ini tidak ada, maka new normal itu akan berbalik kepada keadaan normal yang asal, di mana topeng, PPE dan sebagainya sudah tidak diperlukan. Jadi saya berpendapat kepada sahabat-sahabat saya yang bertugas sebagai juru urut, juru refleks dan sebagainya, cuba adapt atau sesuaikan diri dengan new normal ini buat sementara waktu, sehingga KKM ataupun MKN dapat mengeluarkan garis panduan yang lebih selesa, yang mungkin tidak mengganggu sistem pernafasan dan sebagainya tadi.
Dan soalan kedua tadi, ini berkaitan dengan apa yang dibuat oleh PKSO sebenarnya, itu program insentif pengambilan pekerja, di mana akan ada insentif bagi menggaji penganggur golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan, dan ini dilaksanakan oleh PKSO. Tapi kalau tak berdaftar dengan JKM ini, mungkin peluang ini akan terlepas. Jadi apa yang perlu, apakah mungkin rayuan boleh dibuat kepada kerajaan untuk membolehkan mereka yang tidak berdaftar juga diberi peluang? Saya fikir perkara ini pihak PKSO lebih berautoritatif lah untuk respon kepada isu-isu begini. Tetapi sebagai pemimpin di NGO atau aktivis NGO, saya memuji tindakan PKSO ini. Sekurang-kurangnya mereka bermula dengan sesuatu, insentif. Akan dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa setelah mereka mendapat maklum balas daripada OKU maupun majikan-majikan yang menggajikan OKU ataupun badan-badan yang menyediakan perkhidmatan OKU. Di peringkat awal ini mungkin akan banyak ada kekangannya, akan ada banyak kelemahan, tetapi kita harus menyokong sepenuh-penuhnya. Kita harus memuji setinggi-tingginya tindakan agensi-agensi yang mencari jalan untuk memberi penambahbaikan dalam kehidupan OKU itu, berbanding dengan suatu masa dahulu tidak ada sebarang insentif. Ataupun berbanding dengan beberapa buah negara di sekeliling kita ini yang mungkin tidak mempunyai insentif yang sedemikian rupa. Jadi kita berpegang kepada falsafah something is better than nothing. It is better to be late than never. Okey. Kita juga nak dapat pandangan Puan Hamidah tentang isu ini lah, Puan. Bila kita merencana ataupun merancang untuk mewujudkan SOP bagi golongan OKU untuk bergerak semula dalam sektor ekonomi, dalam apa saja yang mereka lakukan sekarang ini, apa lagi faktor-faktor yang perlu dilihat secara serius sebenarnya oleh bukan saja pihak Kementerian Kesihatan tetapi semua pihak yang mungkin terlibat dengan OKU itu sendiri? Saya kira inisiatif yang diusul, yang dibentangkan oleh pihak kerajaan sebenarnya disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Of course, daripada masa ke semasa perkara-perkara ini banyak penambahbaikan. Daripada fasa pertama kita lihat sehingga kini banyak insentif-insentif yang kita lihat banyak sebenarnya cuba membantu rakyat, especially kami di golongan OKU ini pun turut juga menerima positif jana ekonomi ini. Walau bagaimanapun, saya kira pada pandangan saya SOP contohnya untuk membantu OKU di beberapa kategori seperti penglihatan, pendengaran, fizikal contohnya. SOP mereka sewajarnya diperhalusi sekiranya kita benar-benar ingin membantu mereka untuk to encourage them, to empower them to be productive again. Jadi contohnya seperti rakan kita brother Silaturahim tadi, SOP untuk mereka yang melaksanakan refleksologi contohnya. Kita sekiranya kita telah membuat saringan seperti menyemak what do you call this, cek suhu badan dah okey, dan simptom-simptom itu tidak ada, sentuhan itu sewajarnya diperhalusi, mungkin dibolehkan. Ada perkara-perkara tertentu yang kita perlu perincikan untuk dilonggarkan bagi pihak-pihak ini, supaya kita boleh membantu, benar-benar boleh membantu mereka. Tidaklah besok mereka ini menjadi satu beban kepada negara, berterusan menerima bantuan contohnya. Kalau mereka ini betul-betul disokong, didokong, support with all the facilities, with all the support system,
mereka juga boleh berdikari dan menjadi produktif tanpa menjadi beban yang akan menjadi bantuan penerima bantuan sepanjang hidup, seumur hayat contohnya. Jadi perkara-perkara tertentu perlu diperhalusi bagi kategori-kategori ini untuk membolehkan mereka ini sama-sama menjana ekonomi dan memperbaiki status kehidupan mereka. Saya suka bila Mida sebut tentang soal ini. Barangkali Cikgu Rahim, kita cuba bayangkanlah kalau kata mereka yang terlibat golongan yang kurang penglihatan inilah yang terlibat dengan rumah urusan urut ini, bisnes urut ini sendiri. Kalau urut pakai sarung tangan lain rasanya kot, cikgu. Dia begini. Itu soalan yang very interesting, very crucial, critical question. Kalau kita buat reflexology tapak kaki, memang kita dibolehkan memakai sarung tangan khas tu, yang nipis, ya. Memang ada sarung tangan khas yang disediakan untuk urutan tapak kaki. Bagi urutan badan, memang lebih selesa dan mengikut SOP-nya, memang kena urut dengan tangan kosong lah, tanpa sarung tangan. Tetapi kalau kita tengok di antara SOP-nya kita mesti guna hand sanitizer sebelum kita mengurut dan juga selepas kita mengurut. Jadi risiko itu mungkin sudah berkurangan, ya. Dan mungkin kalau SOP itu mewajibkan mereka memakai sarung tangan untuk mengurut badan, itu sesuatu yang agak sukar dilaksanakan lah. Now, apa yang saya pun nak sentuh di sini, sebenarnya risiko untuk dijangkiti coronavirus ini is apply to everybody, dia subject to everybody. Tak semestinya bila kita OKU tu kita kurang risiko. Sebenarnya lebih risiko. Orang yang tidak dapat melihat dengan mata, maka mereka melihat setengah objek di sekeliling mereka dengan tangan. Jadi semakin banyak sentuhan, semakin tinggi risiko untuk dijangkiti coronavirus. Itu isu yang saya mula-mula sekali bangkitkan apabila COVID-19 mula menular di negara kita. Kerana saya berpendapat yang tidak dapat melihat, yang OKU lain yang banyak menggunakan anggota badan untuk berkomunikasi, akan lebih terdedah. Jadi saya nak mengingat diri saya dan masyarakat keseluruhan lah, ya. Apabila kita mematuhi SOP untuk menghindari coronavirus ni, OKU tu tidak harus diabaikan. Sebagai contoh yang terbaru yang saya hadapi, bila saya ke pasaraya, mereka akan mengambil suhu badan, ya. Dan salin nama pada borang, nombor telefon dan sebagainya. Itu salah satu new normal bila kita ke pasaraya sekarang. Ada pasaraya tertentu ataupun tempat-tempat tertentu ini yang mengecualikan saya daripada mengambil suhu badan dan mengisi borang, kerana dia atas alasannya abang ini OKU, tak perlu. Saya menentang. I object. Polisi pekerja. Saya yakin itu polisi pekerja itu, bukan polisi tempat atau management polisi yang diamalkan. That is individual punya discretion. Jadi saya kata, walaupun saya tidak dapat melihat, saya terdedah kepada COVID-19. Saya boleh menjadi salah satu kluster baru bagi you all semua, ya. So you better take my temperature double, take twice. Saya kata, ya. Ini orang awam harus sedar perkara ini. Mungkin atas dasar simpati mereka menidakkan mengambil suhu badan kita. Atas dasar simpati mereka menidakkan kita mengisi borang. Tetapi
apakah yang akan menjejaskan saya atau OKU lain sekiranya suhu badan saya diambil? Tak menjejas saya pun, ya. Tak memberi sebarang masalah kepada saya atau kepada mana-mana OKU, kerana suhu badan diambil secara remote, apa yang dipanggil itu, ya. Bukan lagi kena pegang ataupun jangka suhu itu, ya, termometer itu. Yang keduanya, dalam konteks mengisi borang seperti nama telefon dan sebagainya itu, kalau saya dengan pembantu, maka pembantu saya yang mengisikan bagi saya. Kalau saya berseorangan, maka yang menjaga petugas itu, boleh melakukan tugasan itu, ya. Mungkin atas alasan saya tidak dapat membaca, kami tidak dapat membaca suhu yang dipaparkan pada termometer itu, maka mereka berpendapat kami tidak perlu mengambil suhu badan. That is wrong, ya. So kita harus sedar perkara ni, ya, yang COVID-19 boleh dijangkiti oleh semua orang. Dia tidak mengenali OKU atau tidak OKU, tua, muda, lelaki, perempuan dan sebagainya. Okey, kita akan berehat sekali lagi, tapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Saya dan juga ahli panel. Ya. Nak tanya sikit, OKU dia diberi latihan dan dalam kemahiran tertentu, kan? Ya. Kalau dah habis kursus, mereka ni terhad untuk mendapat kerja. Jadi harapan mereka untuk mendapat kerja tu bagaimana? Dan jika mereka menganggur, adakah kerjaan memberikan allowance khas kepada mereka? Saya simpati dengan mereka ni. Okey. Itu saja saya minta pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Dua persoalan yang saya kira juga cukup menarik dan juga penting. Tetapi seperti biasalah, kita rehat dulu dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan persoalan yang menarik sebenarnya yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan tadi, Puan Hamidah, ya. Ini tentang ialah OKU yang telah pun menerima latihan, kemahiran dalam bidang-bidang tertentu, tetapi ialah sukar untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Dan soalan yang kedua itu pun berkait rapatlah, mereka OKU, golongan OKU yang menganggur ini, apakah mereka juga berhak sebenarnya untuk mendapat bantuan daripada kerajaan atau sebagainya. Komen sikit apa? Ya, benar. Memang kalau untuk bercakap topik ini, ya, kita ada dua komponen yang kita kena faham, ya. Berdasarkan social model, ya, ada dua halangan utama bagaimana OKU itu tidak sukar untuk mendapat pekerjaan, ya. Berdasarkan social model ada dua komponen, iaitu halangan daripada sikap, dan satu lagi adalah halangan persekitaran. Bila kita menyentuh tentang sikap, ya, sikap ini contohnya ada isu-isu prejudice, ada isu-isu discrimination, ada isu-isu seperti saya susah nak menerima dia bekerja kerana dia ada limitasi dari segi fizikal. Nanti susah saya nak minta dia ke sana kemari, atau sukar untuk saya minta dia membuat itu dan ini. Walhal mereka belum pun lagi melihat sejauh mana kapasiti mereka itu boleh mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, ataupun mereka menjadi skeptikal kerana sukar untuk saya menerima OKU penglihatan ini bekerja kerana nanti mereka perlu dipimpin untuk itu dan ini, perlu seseorang untuk menterjemahkan membacakan mereka apa arahan-arahan di dalam persuratan dan sebagainya, ataupun sukar untuk mereka menerima pendengaran ini bekerja kerana mereka mempunyai sukar untuk berkomunikasi dengan mereka dan mereka memerlukan jurubahasa. Ada additional payment yang perlu mereka terpaksa buat, right? Jadi perkara-perkara ini menjadi halangan
untuk mereka ini diterima bekerja. Satu lagi ialah halangan persekitaran. Bila kita sebut halangan persekitaran, dia akan melibatkan tentang facilities, pengubahsuaian tempat bekerja, perjalanan daripada satu point ke point yang lain, sebelum bangunan, ke dalam bangunan, di dalam bangunan itu sendiri, transportation dan sebagainya. Jadi isu-isu ini sebenarnya menjadi isu yang menyebabkan majikan-majikan ini sukar untuk mengambil OKU ini bekerja, walaupun mereka telah diberi training yang tertentu ataupun mereka mempunyai kelulusan yang sebenarnya sama level dengan yang non-disabled. Mereka mempunyai kemampuan pun, tetapi oleh kerana halangan sikap ini tadi belum pun memberikan peluang, belum pun melihat sejauh mana mereka ini boleh contribute, telah pun diberikan satu judgemental, mereka ini sukar. Jadi halangan-halangan ini menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pekerjaan. Berbalik kepada soalan tadi. Okey, nanti soalan kedua tu jawab sekejap saja lagi. Ada satu lagi panggilan kita ambil buat kali terakhir untuk tidak mengecewakan pemanggil kita ini. Andi dari Selangor ada di talian kita sekarang ni. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya nak bertanya satu soalan lah. Kan? Kebanyakan OKU yang keluar daripada pusat latihan. Contoh, kalau kita ambil mungkin berkursi roda, fizikal mungkin ada buat bakul, dan blind mungkin OKU cacat penglihatan mungkin daripada segi refleksologi. Tapi dekat Malaysia, kebanyakan refleksologi ni tidak lesen mereka diletak di bawah hiburan, bukan di bawah kesihatan. Kalau berbanding dengan negara China, Jepun, refleksologi ni diletak di bawah kesihatan. Itu saya tanya pandangan pada pada panel lah. Okey. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Andi dari Selangor. Tadi maafkan saya puan. Kita jawab dulu persoalan yang tentang jadi berbalik pada persoalan Encik yang sebelum tadi kan, bila kita bertanya tentang allowance ataupun bantuan kepada penganggur-penganggur OKU, suka saya nyatakan di sini bahawa negara kita bukan bercorak welfare state. Tidak seperti negara-negara maju yang lain, mereka memberikan bantuan kepada penganggur-penganggur OKU atau tidak OKU, mereka menerima bantuan ini. Tetapi di peringkat kita, di negara kita ini mengamalkan teach them how to fish instead of giving them the fish. Jadi konsep yang diamalkan oleh kerajaan ini sebenarnya baik kerana dia encourage person with disability untuk mencari pekerjaan dan berusaha di mana mereka ini boleh menerima bantuan allowance pekerja cacat, EPC itu. Sebab itu mereka yang layak menerima allowance ini adalah mereka yang mempunyai pekerjaan dan menerima pendapatan kurang daripada 1,200, which is good actually, because we want the spirit here is actually to encourage person with disability untuk keluar bekerja. Walau bagaimanapun mereka yang tidak berkemampuan juga ada allowance khas untuk mereka, iaitu bantuan OKU tidak bekerja. Mereka ini sukar untuk mendapat pekerjaan walaupun maknanya situasi mereka, contohnya mereka mempunyai learning disability yang memang susah, ada anxiety bila you bekerja, you ada isu, ataupun memang you tidak boleh bekerja langsung, you layak untuk terima benda ini, tetapi bukanlah allowance menganggur seperti yang dikatakan tadilah. Okey. Bang Kali, Cikgu Rahim selengkap-ringkasnya boleh jawab tentang apa yang dibangkitkan oleh Andi dari Selangor tadilah, iaitu tentang ini di kategori sebenarnya refleksologi itu dikategoriskan sebagai under hiburan, dia kata, bukan di bawah kesihatan. Jadi mungkin apakah ini satu isu juga yang menjadi pemerhatian. Sekali lagi terima kasih kepada Andy Susilo yang bertanya soalan tadi. Sebenarnya pihak KKM lebih berautoritatif lah untuk menjawab isu yang begini. Tetapi hiburan yang dimaksudkan di sini adalah dari segi sektor itu sebenarnya. Sektor hiburan yang mana di dalam sektor itu mungkin
terdapat beberapa perkhidmatan ni, termasuklah urutan badan dan reflektologi. Tetapi kita harus melihat definisi yang sebenar, ya. Yang penting, ya, kementerian mana yang memayungi urutan badan dan refleksologi ini sedar tentang ada perbezaan dari segi keperluan urutan orang yang bukan OKU dengan urutan orang yang OKU. Ya, keperluan itu mungkin berbeza dan kualiti perkhidmatan itu juga berbeza. Ya, agak sukar untuk kita nak buat pengadilan siapa yang lebih baik, mana yang lebih berkualiti. Ya, tapi sekurang-kurangnya industri urutan badan dan refleksologi itu boleh menyediakan added value atau nilai tambahan kepada orang awam dan menjadi sumber ekonomi kepada yang OKU. Saya juga ingin menambah tentang peluang pekerjaan tadi, kalau tak menjadi satu kesalahan, izinkan saya untuk mengimbangi jawapan itu. Walaupun OKU itu mempunyai kelulusan akademik yang tinggi, mempunyai motivasi yang tinggi dan sebagainya, kita tidak harus lupa yang sebagai orang yang tidak cukup sifat, ya, akan ada limitasinya. Ya, jadi limitasi itulah yang sebenarnya yang menjadi penghalang atau menjadi sempadan apabila majikan itu ingin mengambil pekerja yang tidak cukup sifat ini bekerja, kecuali mereka OKU itu yang berkelulusan akademik dan bermotivasi tinggi itu dapat membuktikan yang ia boleh melaksanakan tugasan tanpa membebankan pihak majikan, tanpa merugikan nilai komersial bagi pihak majikan, dan tanpa menjadi satu liability, ya, kepada majikan. Dengan lain perkataan, pusat latihan hanya menyediakan kemahiran mengikut silibus yang dah sedia ada, tetapi untuk menjadi insan yang mempunyai modal insan, ya, untuk menjadi manusia yang bermodal insan itu dia terletak kepada individu OKU itu sendiri untuk membina jati dirinya tu, ya, supaya ia menjadi aset dan bukan liability. Okey, kita tinggal lebih kurang 2 ataupun 2 minit saja lagi lah sebenarnya, Hamidah, ya. Dan baru-baru ini pun ini saya nak dapatkan pandangan peribadi daripada Hamidah sendirilah, pelantikan terhadap yang dilakukan Senator Ras Adi Bahrazi yang dilantik sebagai senator di Dewan Negara. Apakah anda melihat bahawa beliau juga memang merupakan golongan OKU, dan apakah ini mungkin Ras Adi Bahrazi boleh memainkan peranan dalam usaha untuk memberikan satu cahaya baru sebenarnya kepada masa depan OKU di negara kita ini. Jadi harapan anda kepada beliau dan juga kepada negara secara keseluruhannya. Ya, betul. Kami di Persatuan Massa sendiri menyokong kuat terhadap pelantikan Senator Ras Adi Bahrazi kerana beliau merupakan satu representatif di pihak OKU untuk menyuarakan isu-isu di kalangan OKU itu sendiri. Dengan kedudukan beliau sendiri yang memang sudah mempunyai populariti, kami mengharapkan beliau boleh menyuarakan isu-isu ini di peringkat parlimen dengan lebih berkesan lagi lah, kerana beliau telah dikenali dan ada aspek-aspek tertentu yang telah beliau sendiri miliki untuk mengetengahkan isu-isu. Tinggal lagi mungkin beliau perlu memperluaskan skop informasi untuk mendapatkan pendapat-pendapat di kalangan grassroots ataupun end user ini, I mean the PWD sendiri, untuk beliau memprojekkan, I mean to address the issue to the
appropriate ministry or agencies yang bersesuaian, kerana isu-isu OKU ini adalah cross section, bukan semata-mata di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, bukan semata-mata di bawah JKM, tetapi juga keseluruhan cross section among the ministries, contohnya seperti Kementerian Pengangkutan untuk kes-kes pengangkutan, isu-isu pengangkutan contohnya, ataupun Kementerian Pendidikan bagi isu-isu pendidikan, ataupun local authorities bagi isu-isu facilities di kawasan majlis perbandaran ataupun isu-isu setempat, dan banyak lagi isu-isu lain yang perlu diketengahkan sebenarnya. Bila you sebut tentang isu-isu tu, seringkasnya Amidah, apakah you merasakan bahawa masih ada shortcoming sebenarnya, masih ada kelemahan dari segi facilities yang disediakan oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk menyesuaikan apa yang ada itu dengan kehendak golongan OKU? Benar. Ada banyak lagi isu-isu yang perlu kita address. Contoh yang seperti saya nyatakan tadi, isu kemudahan, facilities. Banyak isu-isu yang terlibat. Kalau sekiranya kita ingin menambah baik dari segi facilities, perundangannya ada kekangan, ataupun SOP, peraturan-peraturan tertentu tidak membolehkan, maka perkara-perkara ini perlu diperhalusi. Sebab itu saya nyatakan di sini, ia adalah merupakan isu-isu cross section, inter-ministry, inter-agencies, bukan semata-mata satu ministry sahaja yang bertanggungjawab. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Amidah Hassan. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Silaturahim Dahman Gana Suri bersama dengan kami di ruang bicara ini. Sebelum itu, sebelum kita berpisah, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Puan Amidah. Saya difahamkan sudah pun menamatkan ijazah masters di UM, hanya menunggu untuk mendapat ijazah itu saja ya. Jadi setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Amidah Hassan, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.